استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب الله رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد. قل بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan memberikan satu kelapangan tuan-tuan sama-sama waktu yang dipanggil waktu rehlah, waktu rehat. Yang mana waktu rehat ni susahlah sikit jadi mana kita nak pasang untuk kita nak dengar dalam majlis ilmu ni. Sebab waktu bekerja dan ada masa dan ada ruangan masa tuan-tuan, itu adalah satu jihad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu jihad kita kepada agama kita, satu jihad yang mana kita meletakkan diri Islam kita itu satu ketingkatan ketinggian Islam kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan insyaallah kita sama-sama kita share dan kita like, share untuk rakan-rakan kita yang mungkin tidak mengetahui tentang majlis ilmu. Jadi maknanya kita sama-sama kita like dan sebanyak-banyaknya kita like. Mudah-mudahan jadi maknanya dengan like tuan-tuan tu, share tuan-tuan itu mendapat manfaat untuk diri mereka dan juga kepada agama mereka, dan insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada sedikit berbeza tuan-tuan. Biasa kalau kata tuan-tuan kita berhadapan dengan manusia dan kita berhadapan dengan anak murid, tetapi pada kali ini kita berhadapan dengan situasi yang mana tidak ada orang di hadapan, tapi saya dekat sini ada 3 orang duduk kat sini ni, tapi pun duduk tidur je lah. Wallahu alam lah. Jadi dia dengar ke tak dengar tu wallahu alam. Jadi insyaAllah kita pada tengah hari ini kita akan teruskan masa kita untuk kita dalam perkongsian kita, dalam pelajaran kita, iaitu dalam bab akidah, sifat-sifat kesempurnaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah. Jadi mana yang kita nak bicarakan pada tengah hari ini, dan kita sudah masuk dalam sifat-sifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada muka surat 25 kitab Risalah Tauhid. Kitab Risalah Tauhid itu kita ulang sikit, iaitu yang keempat. Yang keempat iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Apa dia mukhalafatuhu lil hawadis? Itu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mukhalafatul hawadis ini untuk nak membezakan di antara manusia dan juga mana orang yang menjadikan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatuhu lil hawadis, mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu
bersalahan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baharu. Bersalahan Allah Subhanahu wa taala segala yang baharu. Ini di segi pengertian dalam bahasa Arab dia kata mukhalafatuhu lil hawadis, dan dalam bahasa Melayu dia kata bersalahan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang baharu. InsyaAllah kita akan satu persatu kita hurai mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, bersalahan Allah taala dengan segala yang baharu. Dan pengertian qala musannif rahimahullahu taala, sifat ini sama ada pada zat ni, jadi maknanya kalau kita lihat pada zat, pada takrifnya adalah satu benda yang betul, ataupun pada sifatnya, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sama ada daripada yang kita nak hilangkan daripada pandangan kita, perumpamaan kita, bersalahan kita dengan segala yang baru itu, sama ada pada zatnya ataupun kepada sifatnya ataupun pada perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana tidak sama tuan-tuan, daripada segi zatnya pun tidak sama tuan-tuan, daripada sifatnya pun maknanya tidak sama tuan-tuan. Maka inilah bila kita belajar ilmu tauhid ataupun ilmu yang mengenai perbincangan mengenai akidah, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita belajar ilmu ataupun kita mempelajari sifat kesempurnaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh membezakan di antara yang mana Tuhan dan juga yang mana manusia, benda-benda yang baharu. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semua dikira benda yang baharu. Tak kiralah benda ni kita nampak kekal, dunia ni kita nampak kekal, tak binasa-binasa pun tuan-tuan. Tetapi dia belum sampai masa lagi binasanya dunia ini, maka itu pun dinamakan perkara yang bersalahan dengan segala benda yang baharu. Semua sifat-sifat selain daripada Allah SWT itu mana benda yang baharu belaka. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya kata musannif lagi, adapun bersalahan, muka surat 26 kitab Risalah Tauhid. Adapun bersalahan Tuhan dengan baharu pada zatnya. Bersalahan Tuhan yang dengan yang baharu pada zatnya, yakni zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan jenis jirim ataupun jenis beketul, jenis yang arak. Maka dalam pegangan kita, kepercayaan kita, mana tiada sekali-kali zatnya Allah Ta'ala itu mana berdarah ataupun berdaging ataupun bertulang, dan bukan jenis leburan ataupun bukan jenis tumbuh-tumbuhan, bukan jenis tumbuh-tumbuhan, dan juga mana tidak ada di dalam pihak kiri ataupun kanan, tiada baginya pihak-pihak ataupun tidak ada baginya tempat dan tidak ada baginya masa. Itu di antara bila kita belajar ilmu ni tuan-tuan, maka kita sudah membezakan di antara perkara-perkara yang hak dan juga yang batil, perkara yang qadim dan juga perkara yang baharu. Maka yang baharu itu semua akan binasa tuan-tuan. Muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kalau kita lihat lagi di dalam perbahasan seterusnya di antara huraian, apa kata musannif? Qala musannif rahimahullahu taala, dia kata bersalahan Tuhan dengan yang baharu. Bersalahan
dengan yang baharu, yakni pada sifatnya itu iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah taala itu benar tidak ada bersamaan dengan sifat yang baharu. Sebab apa? Sifat Tuhan itu mana qadim, daripada azali lagi, jadi mana sifat Allah SWT itu mana qadim, dan dia melengkapi ta'alluqnya. Ta'alluqnya mana dia menguasai, dan dia ini mana qadim dan tidak akan binasa. Maka sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu maka sesungguhnya sifat makhluk itu mana bertakluk. Dia ada berkendak kepada yang lain, dia berkendak kepada tempat, dia berkendak kepada nyawa, dia berkendak kepada daging, dia berkendak kepada makan, dia berkendak kepada, dan segala-galanya lah itu dinamakan mananya benda-benda yang baharu. Kalau menurut dalam kitab lain tuan-tuan, kita lihat di antara kitab-kitab kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang besar lah, bermula daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsih, qiyamu binafsih, lagi apa lagi, iaitu wahdaniyah, lagi apa lagi, qudrat, iradat, ilmu hayat. Kita belajar daripada mula lagi dah wujud, wujud, qidam, baqa. Sebab apa? Baqa ni dia kekal, Allah Subhanahu wa taala dia kekal, selama-lamanya dia kekal. Sebab apa? Ini kita sudah lihat dan kita sudah tahu dah, sedia maklum di dalam Al-Quran, mana Allah Subhanahu wa taala mana kekal, wal awwalu wal akhir. Maka di sini kekalnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun binasa sekalian makhluk apabila ditiup mana sangkakala kiamat semua, jadi mana kecuali ada beberapa yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang tidak binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ada 10 perkara tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada Arab ada orang yang dengar lah. Jadi maknanya waktu masa kita sedang landing ni kan, sedang landing ni macam-macam lah kan, sedang tidur, lalap, lali saja. Jadi mana insyaAllah mudah-mudahan kalau kita dengar sikit pun, jadi maknanya perkongsian kita itu akan memberikan manfaat kepada kita. Sebab itulah jadi mana manusia ini seringkali melakukan kesalahan di dalam percakapan ataupun pertuturan. Disebabkan pertuturan itu mengakibatkan mana akidah kita lari daripada landasan. Jangan mana pertuturan ini akan merosakkan, percakapan ini akan merosakkan akidah seseorang. Kalau kita nak bandingkan kesempurnaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan yang ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kesempurnaan yang mana tidak boleh diganggu gugat oleh mana manusia-manusia ataupun hambanya. Walaupun Nabi tuan-tuan, tetapi Nabi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia juga tuan-tuan, tetapi Nabi itu adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak sempurnakan jadi mana Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab itulah jadi maknanya bila sebut Quran sebut kata huwal awwalu wal akhir. Wal awwalu wal akhir, jadi mana di sini kekalnya Allah Subhanahu wa taala walaupun binasa sekalian makhluk. Dunia ni sini sudah hancur, tapi Allah Subhanahu wa taala masih kekal lagi. Apabila ditiupkan sangkakala, kecuali ada beberapa perkara yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ialah perkara-perkara ataupun benda-benda yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan? Kita lihat jadi mana sekalian nikmat syurga. Yang telah saya sebut dulu ni di antara pengajian kita sebelum COVID-19 ni. Maka yang pertamanya ialah betul sekalian nikmat syurga. Semua dah tahu dah tuan-tuan. Dan juga mana yang keduanya azab neraka. Azab neraka ni mana benda yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga anjibuz zanab, itu tulang.
Tulang apa? Tulang kecil yang mana terletak di mana di hujung tulang belakang manusia ni, yang terletak dekat sini, tulang belakang manusia ni. Itu dipanggil ajbuz zanab. Tulang kecil yang terletak di mana di hujung tulang belakang manusia. Itu di antara benda-benda yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mana yang keempat, iaitu jasad sekalian nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sekalian nabi. Bukan kata Nabi Muhammad saja, jasad sekalian nabi-nabi alaihi salam. Itu di antara yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mana kita ini dah ada antara keimanan sebenarnya. Bila kita belajar, tak semesti kita belajar banyak. Walaupun kita dapat sedikit saja. Tapi kita manfaatkan ilmu kita ni, insya-Allah mudah-mudahan menjadi iman kita itu makin lama makin naik, makin lama makin naik, bukan makin lama makin turun. Oleh sebab ada kepentingan seseorang itu kepada jawatan-jawatan dan sebagainya, menyebabkan mereka ini keceluparan mereka melafazkan benda-benda yang tidak sepatutnya dilafazkan. Ini di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan runtuhnya Islam mereka. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya ialah apa dia lagi tuan-tuan, iaitu yang kelima tadi, yang keempat kan. Yang keempat dan yang kelima iaitu sekalian yang mati syahid. Ini di antara perkara-perkara yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak menentukan, nak menetapkan, nak meyakinkan dan nak memberitahu bahawasanya Islam itu adalah benar. Bahwasanya seseorang itu apabila mati dalam keadaan dia fi sabilillah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan mati syahid. Sebab itu Allah Taala tidak binasakan jadi mana sekalian yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Dan begitu juga yang keenam iaitu sekalian roh. Roh pun sama juga tuan-tuan. Jadi mana benda yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Mereka akan dibangunkan semula. Untuk nak menyaksikan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala letakkan roh semula, nyawa semula dan bangun semula tuan-tuan. Bila bangun semula, maka kita berhadapan dengan mahkamah agung, iaitu mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ada masa itu jadi mana kita tidak lagi tidak ada lagi, jadi maknanya untuk apa? Untuk nak menipu daya, dan tidak ada lagi alasan-alasan bagi mereka. Pada ketika itu kita pun tidak fikir apa benda dah. Maka hanya kita fikirlah nasib aku, adakah aku ini ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal-'iyazubillah. Itu di antara sekalian ruh. Dan seterusnya ialah mana? Arash. Kita ulang sikit maknanya pelajaran kita yang lepas, iaitu arash. Dan juga mana kursi. Dan yang ke-9 iaitu Lauh Mahfuz. Dan yang ke-10 iaitu kolam. Kolam ni bukan kalam, bukan perkataan. Kolam ni mana pena. Pena yang mana Allah Subhanahu wa taala tulis. Pena tersebut letak di Lauh Mahfuz. Jadi maknanya kalam inilah akan mencatatkan segala keburukan kita, kebaikan kita. Maka terletak di Lauh Mahfuz, maka terletak di sana segala catatan-catatan dan ditulis oleh mana kalam inilah. Kolam. Itu pen yang akan menulis segala kesalahan dan keburukan dan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Allahu Akbar. Macam mana agak besar tu pen. Wallahu a'lam. Kita beriman sajalah. Ini di antara perkara-perkara yang perlu kita ingat. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya kita sambung kitab kita, muka surat 27. Dan apabila kita sebut bersalahan Tuhan yang di atas sekali itu, bersalahan Tuhan dengan yang baharu, Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu. Mana itu di antara keyakinan kita, iaitu keimanan kita. Maka tidak dapat tidak, walau macam mana sekalipun dalam keadaan kita. Jadi maknanya itu di antara pengakuan kita, akidah kita.
Kalau kita akidah kita tidak membetuli dengan apa yang Allah Ta'ala sudah berikan, mandatkan, Nabi mandatkan kepada kita pada jadi mana sia-sialah jadi mana amalan kita. Sebab apa? Akidah itu sebagai satu kewajipan kita. Akidah itu sebagai suatu kewajipan kita. Kewajipan macam mana? Kita mesti percaya dan kita mesti maknanya putuskan kepercayaan kita, tidak ada perasaan zon ataupun syak ataupun jadi waham. Yang ada kepada kita iaitu yakin, dan yakin itu mana tidak boleh dihilangkan dengan apa? Dengan perkataan yang lain tadi, iaitu syak, waham dan juga yang ketiga tadi ni. Dan muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya tuan-tuan, yang pertama sekali ialah maknanya tidak bersamaan dengan sifat yang baru. Apa dia benda baru ni tuan-tuan? Saya dah bagi tahu dah tadi tuan-tuan, benda-benda yang Allah Ta'ala jadi. Itu semua benda-benda yang baru belaka dah. Walaupun kita tengok tak binasa lagi seperti mana dunia ni tuan-tuan, maka itu semua dikatakan mana baru belaka. Kan? Maka kita kena ingat takrif asal itu kan. Okey. Dan seterusnya kalau musannif rahimahullahu ta'ala, apa dia? Tiada bersamaan dengan sifat yang baru, kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali. Qadim lagi azali. Bila kita sebut kata qadim lagi azali itu maknanya dia ni tidak ada permulaan. Qadim dan azali. Sebab itulah mana Allah Ta'ala sudah nyatakan di dalam Al-Quran, wal awalu wal akhir, dan dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia bukan jenis manusia ataupun baru. Jenis mati. Bila hidup lama-lama dia kata ada penyakit, dia kata tak, ini bukan khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi khusus untuk manusia. Sebab kita ini mana tidak ada kekal. Apa perbincangan kita iaitu di dalam muka surat 26, iaitu sifat kita yang empat, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita ingatlah, jangan kita sesat di dalam pembelajaran kita. Bila sesat dalam pelajaran kita, jadi maknanya kita tak tahu nak patah balik. Bila tak tahu nak patah balik, apakah sifat yang aku belajar ni? Bermula daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Maka itulah di antara kesempurnaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma pembelajaran kita, tetapi pada hakikatnya ialah Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, contoh dia. Jadi mana berkuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mana meliputi semua. Kuasa setakat mana? Jadi mana kalau tidak ada manusia sekalipun, kalau tidak ada dunia sekalipun, jadi mana Allah Ta'ala tetap berkuasa. Muslimin, muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kita teruskan lagi. Dan sesungguhnya sifat makhluk itu makna bertakluk. Makna kata bertakluk itu ialah mana dia ni dia berhajat kepada orang. Takluk dia mana dia berhajat kepada orang. Apabila dia berhajat kepada orang, jadi mana dia ini sifat dia baru lah. Sifat dia baru. Kalau kita ni sering kita meminta pertolongan daripada mana? Kita berhajat kepada orang. Jadi mana Allah SWT tidak berhajat kepada orang. Dia tidak berhajat kepada sesiapa sekalipun. Manusia sikit dia berhajat. Minta tolong sikit ni, minta tolong tu, tolong dan berbagai lagi lah. Itu di antara kelakuan kita lah. Kadang-kadang kita berbuat sendiri, tapi minta tolong orang juga kan. Kan? Allah Ta'ala itu bersifat dengan apa? Qiyamuhu binafsi. Kita sikit. Kita masuk pelajaran kita yang lepas. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala qiyamuhu binafsi. Mana? Kalau kita nak masukkan, jadi mana berdiri Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sendiri. Berdirinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sendiri. Dengan maksud tidak dimasukkan di sini. Kadang-kadang kita masukkan berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu, dia kata bila dia duduk, Allah Ta'ala duduk, lepas tu dia berdiri macam tu, tuan-tuan. Bukan macam tu, tuan-tuan. Jangan faham macam tu, tuan-tuan. Jadi mana kita jangan
kita menyamai sesuatu yang ada kepada Allah SWT itu kepada makhluk. Jangan. Seperti mana kalau kita lihat di antara apa yang jelas dalam hadis dan apa yang jelas dalam Al-Quran di antara penghijrahan Nabi. Kalau kita nak masukkan dengan selain daripada penghijrahan itu, mana tidak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala sudah meletakkan hijrah itu adalah sebagai suatu rintahan, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, hijrah dia bukan saja-saja nak pergi, tuan-tuan. Dia berhijrah di atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu berpindah. Bukan sebagai suatu maknanya ada satu kengkangan daripada sesebuah negeri. Tidak ada, tuan-tuan. Bila kita masuk situ, tuan-tuan, banyak cerita lah, tuan-tuan kan. Tuan-tuan fikir apa dia ni, siapa dia? Pernah aku dengar ni dia. Nah, jangan kita menceritakan suatu sifat yang mana yang ada kepada Nabi, Siddiq Fatanah. Siddiq Fatanah. Jadi mana Siddiq Fatanah? Jadi mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan sifat-sifat yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada Nabi. Mana Siddiq dia mesti benar, tuan-tuan. Sebab apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mana dia tak menipu, tuan-tuan. Itu sebab apa? Dia maksum, tuan-tuan. Nabi ni maksum, tuan-tuan. Jangan kita gunakan istilah itu untuk kita nak samakan dengan manusia, tuan-tuan. Memang Nabi itu manusia, tuan-tuan, tetapi istilah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahijrah, mana hijrah itu mana istilah daripada Allah. Bukan kita nak main-main sewenang-wenangnya, maka kita meletakkan maknanya hijrah itu dengan dasar dia ni ada kengkangan dalam sesebuah negara, jadi mana dia pun pergi berhijrah. Tak, ini di atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, tuan-tuan, benda macam ini akan mengakibatkan akidah jadi mana lari daripada yang dimaksudkan ayat itu, keluar daripada Islam. Wa'alaikumsalam. Jadi mana kita takut, tuan-tuan, kita janganlah kita komen yang berat-berat, mana kita komen sikit-sikit cukup lah dalam Facebook ni, tuan-tuan. Okey. Dan seterusnya, bila mana kata sifat makhluk itu mana bertakluk, dia berkendak kepada setengah perkara jua. Seperti mana sama Tuhan bertakluk kepada segala yang mewujudat, dan sama dan juga mana sama yang baharu yang bertakluk kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain yang tiada serupa dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang keempat, kan. Kita lihat di sini sifat yang keempat. Mana ada sifat yang keempat? Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis, pengertian dalam arti kata tiada bersamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang baharu, kerana segala yang baharu dengan baharu, kerana apa? Segala yang baharu itu mempunyai sifat ni, seperti mana jauhar ataupun arad, jirim, jaziyah ataupun jisim, berpihak dan juga mana bermasa. Itu benda yang ada kepada benda yang baharu ni. Macam mana kita nak samakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula? Macam mana kita perangai kita nak samakan dengan Nabi pula? Nabi ni maksum, tuan-tuan. Setiap mana apa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi mana atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi kita kena ingatlah benda macam tu. Kita bukan nak boleh main belasah saja, nak mengajar pun kena main belasah saja, nak beri pengetahuan kepada orang pun bukan kita main belasah saja. Kadang-kadang bahasa itu main peranan, tuan-tuan. Bahasa itu main peranan. Adakah bahasa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hijrah itu jadi maknanya bahasa itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, ayat tentang hijrah ni memanglah ada. Allah Taala sudah nobatkan di dalam Al-Quran. Jadi hadis Nabi pun banyak. Jadi mana kita jangan sewenang-wenang kita mempergunakan kalimah tersebut jadi mana untuk kepentingan di dalam jawatan-jawatan kita, dan juga maknanya untuk melepaskan jawapan-jawapan yang tidak berasas daripada apa yang dimaksudkan dengan hijrah tersebut. Jangan kita kata pelarian, jangan, tuan-tuan. Ini ada satu benda-benda yang mana menjadi dosa-dosa kita. Jadi mana kalau kita diiktiqad tu dah habislah. Tapi olehna mudah-mudahan dia tidak beriktiqad lah, mungkin dia salah. Jadi insya-Allah.
Dan kita tahu bahwasanya kita ambil daripada tadi dia jauhar tadi ni. Dia artinya ketiadaan persamaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang baharu. Segala yang baharu mempunyai sifat-sifat yang saya sebut tadi ni. Apa dia? Iaitu jauhar. Kan? Jauhar. Apa mana jauhar? Apa mana arat? Apa mana juz'iyah? Apa mana jirim? Apa mana jisim? Apa mana berpihak? Apa mana bermasa? Jadi mana kita boleh faham lah tuan-tuan. Kalau kata jauhar ni, suatu perkara yang halus, yang tidak boleh mana dikerat dan dibelah seperti mana angin, ataupun roh dan juga mana sebagainya. Kita nak samakan dengan Allah? Tak, jangan. Maknanya benda ini semua, perkara ini ada kepada benda yang baharu. Kita nak nisbahkan kepada jauhar ataupun kita nak nisbahkan kepada arak. Contohnya arak tuan-tuan, iaitu sifat makhluk yang baharu seperti mana arak ni mana besar, kecil, putih, hitam, hitam, putih, kuning, hijau dan lain-lain lagi lah. Maka tiap-tiap sifat tidak boleh berdiri dengan sendiri. Setiap mana sifat tadi ni tak boleh berdiri dengan sendiri. Kita nak asingkan tak boleh. Contohnya kalau kata di sini putih, dia duduk dekat siapa? Duduk dekat dinding tuan-tuan. Dia nak duduk seorang-seorang tak boleh tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dengan itulah kita kesenian dalam kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah ini satu kesenian yang boleh memberikan mana suatu peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata tersilap kita belajar tuan-tuan, bukan kata untuk nak meningkatkan lagi keimanan, tapi merosakkan di mana akidah kita. Tu kita belajar ringan-ringan saja tuan-tuan. Kita tak belajar lagi satu perbahasan yang tinggi tuan-tuan. Muslimin, muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kita faham dah Arab tuan-tuan. Dan kita faham dah Arab. Dan kita faham Arab, apa dia Arab tadi ni? Iaitu benda seperti mana dia zat itu mana tiap-tiap mana sifat tidak boleh berdiri dengan sendiri dan menumpang. Melainkan dia menumpang pada zat. Ketul tadi ni putih, dia mesti apa? Dia mesti mana tumpang kepada dinding. Warna tadi ni, warna putih tadi dia mesti dia menumpang kepada dinding. Dan seterusnya apa dia pengertian pula yang dia katakan segala yang baharu mempunyai sifat-sifat tadi ni iaitu juz'iyah. Huraian daripada kitab lain lah. Kita baca sikit lah, tapi huraian itu maknanya untuk nak memberikan kefahaman kepada tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita takrifkan dengan juz'iyah, sama tak? Apa dia juz'iyah? Iaitu sesuatu yang berhubung dengan satu benda yang berhubung lah. Seperti mana kaki, tangan, urat, daging dan sebagainya. Ini terperincian. Memang terperinci sangat dalam ilmu tauhid tuan-tuan. Maknanya dia berkira ataupun dia mengira dari segi juz'iyah ataupun jirim. Jirim ni tuan-tuan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala maknanya tidak seperti mana benda-benda ataupun perkara-perkara yang baharu. Seperti mana dia berhubung dengan kaki ataupun tangan, urat, daging dan sebagainya. Ini di antara perkara-perkara yang mustahil, wajib, mesti ditolak. Kalau ada kefahaman macam ni, jadi mana kita kena tolak. Sebab dalam ayat-ayat mutasyabihat yang ada dalam Al-Quran, jadi maknanya kita kena takwilkan. Sebab apa? Takut jadi macam ni lah. Takut jadi macam ni lah tuan-tuan. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala ni mana duduk di atas arash. Masya Allah. Bila kita duduk tuan-tuan, bahasa kata duduk ni tuan-tuan. Jadi maknanya Allah Ta'ala ada punggung lah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Sebut kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, yang bermaksud jadi mana Allah Ta'ala itu raja. Bila raja ni tuan-tuan, itu pemerintahan. Allah Ta'ala ni sebagai satu pemerintahan, mana duduk di atas. Bukan duduk, iaitu kekuasaan dia. Tuan, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Benda-benda yang dipanggil yang bertempat. Dia kata duduk ni benda yang bertempat. Kita ni duduk, saya duduk di atas ni, benda bertempat, tak boleh duduk.
Tak boleh duduk atas angin, tak boleh. Kalau kata benda yang boleh mengeluarkan angin, contoh dia kipas. Kipas ni kau keluarkan mana angin? Mana angin? Kita tunjuk kena apa? Kita tunjuk kena kipas, tuan-tuan. Mana kipas? Tu kipas. Tu tuan-tuan. Tu dia tidur sana tu pun dengar juga tu, dia jeling-jeling tengok. Dia tu duduk dalam surau, tuan-tuan. Ada 2-3 orang kan. Dan dia mesti menumpang, tuan-tuan. Di mana angin kalau kita tunjuk saja, iaitu kita tunjuk kepada kipas. Mana ada angin? Mana? Itu amrun i'tibari saja. Itu di antara pengertian juz'iyah. Iaitu suatu yang berhubung dengan kaki, tangan. Yadullah, mana tangan Allah. Apa dia tangan Allah? Kekuasaan Allah. Kita nak sebut kata tangan. No, jangan. Tak takut. Sebab kita takwil. Sebab apa? Kita ni pakar bahasa tu banyak, tuan-tuan. Pakar bahasa banyak, tuan-tuan, menyebabkan kita ni runtuh jadi mana akhlak kita, runtuhnya akidah kita dengan sebab bahasa, tuan-tuan. Mana kita kena takwil sikit nak bagi kita ni faham. Bila faham, jadi maknanya kita tidaklah prasangka terhadap mana sifat-sifat kesempurnaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para pendengar, kita pakai share lagi insya-Allah dan dalam Facebook, dalam Facebook saya pun mana share lagi. Kod mana orang yang di luar sana tu, Facebook saya, jadi mana kalau ada di sini ni share Facebook saya Mukhtar Muhammad Isa, Mukhtar Man Isa, terus share dalam Facebook saya. Kod mana dia boleh dengar terus. Jadi maknanya kelapangan masa ni kod ada orang yang dengar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan lah. Dan seterusnya kita baca lagi mana kitab kita, perenggan yang pertama lagi. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu mana bertakluk kepada setengah perkara jua, seperti mana sama Tuhan bertakluk kepada segala yang maujudat saja, yang maujud saja, yang tak ada tak boleh kita nak takluk, tak boleh. Sama yang baharu mana bertakluk kepada setengah jua, iaitu pada kepada suara sahaja. Jadi mana demikian juga mana sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, maka bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya. Bersalahanlah segala yang baharu pada perbuatan tadi ni, iaitu sungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bersalahan yang baharu pada perbuatannya, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan kita. Iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tidak bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Kerana apa? Perbuatan Tuhan yang memberi bekas, jadi bersalahan perbuatan yang baharu, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah ataupun dipanggil perkakas. Wasitah di mana ada hubungan, dan juga kepada taulan ataupun sesuatu. Taulan jadi maknanya ada taulan ni mana ada seseorang lah mana tidak mengambil faedah pada perbuatan, dan juga mana hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Setiap jadi mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala jadi mana tidak ada sia-sia. Semua untung belaka, tuan-tuan. Siapa yang untung? Kita untung, tuan-tuan. Allah Taala untung ke tak? Tak. Jadi maknanya kalau kata manusia ni semua dalam dunia ni, tuan-tuan, tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi maknanya Allah Taala rugi tak? Tak. Sama juga, tuan-tuan. Dia takkan rugi, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi mana, tuan-tuan, kita berbalik kepada takrif tadi ni, tuan-tuan. Untuk kita nak membezakan di antara perbuatan-perbuatan manusia dengan juga mana perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbezaan sebenarnya? Kita kena ingatlah yang tu, tuan-tuan. Kan? Maknanya pengertian daripada jisim tadi ni. Kita berbalik kepada perbahasan dia tadi ni, apa yang dikatakan jisim. Kadang-kadang tak faham. Ada berapa jenis? Ada 7 jenis, tuan-tuan, yang saya sebut tadi ni. Dan yang kelima iaitu jisim. Apa benda jisim? Apa benda jirim? Jisim iaitu satu perkara yang dikerat, maka dibelah dan dibahagi. Seperti mana kayu boleh kerat, tuan-tuan, batu boleh pecah, tubuh badan boleh kerat, tuan-tuan, dan sebagainya. Benda-benda yang boleh kerat iaitu jisim. Kenapa kita nak bicara benda-benda yang macam ni?
Sebab inilah di antara perkara-perkara yang mustahil, mesti kita tolak, tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga maknanya pengertian daripada ta'rif berpihak tadi itu apa dia? Iaitu berpihak ialah suatu perkara yang mempunyai hadapan, belakang, kiri, kanan dan sebagainya. Itu dinamakan mana berpihak. Allah Ta'ala ada berpihak? Tidak, tuan-tuan. Kita nak mengeratkan perkara-perkara tersebut, bukan kita nak. Bila kita belajar, bukan kita nak. Tetapi itulah di antara, bila kita belajar ilmu yang ada, mustahil yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita rasa kita tegak mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Benda ini tidak ada kepada Allah. Dan Allah Ta'ala mana tidak ada bermasa pula, tuan-tuan. Iaitu seperti pada siang, malam, petang dan sebagainya. Dengan erti kata, Allah Ta'ala tidak tertaluk kepada masa seperti mana yang saya sebut tadi ni. Dia tidak bermasa, tuan-tuan. Dia tidak bermasa. Dia kata, dunia ni dah tua dah ni, tak lama dah ni. Jadi mana tidak Allah Ta'ala tidak bermasa. Dah lama dah Tuhan ni, takkan dia tak tua-tua. Di mana dia tidak bermasa, tuan-tuan. Dia bukan kita, tuan-tuan. Sampai umur 80 tahun, dah teruk dah, tuan-tuan. Kaki pun dah teruk dah, tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan seterusnya, maka Allah Ta'ala bersalahan, kita ambillah kefahaman kesemua tadi yang kita sebut tadi ni, maka Allah Subhanahu wa taala bersalahan dengan segala yang disebut ini, sama ada zat, sama ada sifat, sama ada perbuatannya. Artinya ialah tiada zat sesuatu daripada makhluk itu serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tak sama, tuan-tuan. Zat kita ni ada zat juga, tuan-tuan. Zat apa? Zat besi, vitamin A, vitamin B. Kita ni boleh kata macam-macam, bukan zat macam tu, tuan-tuan. Kerana zat Allah Subhanahu wa taala ini bukan jenis nur ataupun dipanggil cahaya. Bukan jenis cahaya zat dia. Dan bukan daripada jenis zulmah ataupun gelap orang panggil. Dan bukan pula jenis apa? Langit. Langit yang macam mana? Dan bumi. Dan bukan daripada jenis antara langit dan juga bumi. Ini mana di antara. Dan juga mana dia tidak bersifat sesuatu daripada makhluk ini serupa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tegaslah kita fahamlah, kerana sifat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya sedia kekal selama-lamanya, tidak binasa, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Qala musannif rahimahullahu taala. Bersalahan Tuhan yang baharu pada perbuatannya, yaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tidak bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Kerana apa? Perbuatan Tuhan memberi bekas bersalahan perbuatan yang baharu. Dan perbuatan Tuhan mana tiada berkendak kepada wasitah ataupun perantaraan, jadi perkakas dan kepada taulan. Jadi mana tidak, mana Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada perbuatan-perbuatan manusia, tidak. Dan hukumnya jadi mana tidak, perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Kita lah setiap mana yang Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, sebut dalam Al-Quran, jadi mana tidak ada sia-sia, tuan-tuan. Azan dulu. Ada azan sikit. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
La haula la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad rasulullah Allahu akbar. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi tuan-tuan nak habis sifat itu qiyamuhu bi nafs mukhalafatul hawalis. Okey, kita berbalik kepada perbahasan kita tadi ni, mana dia yakni dengan arti kata ketiadaan persamaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang baru, kerana segala yang saya sebut tadi ni 7 perkara tadi ni, maka Allah Subhanahu wa taala bersalahan segala yang boleh disebut tadi ni, sama ada dari segi zat, sifat dia pada perbuatannya. Maka pengertian di sini yang kita faham bahwasanya zat, tiada zat sesuatu daripada makhluk yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan jenis yang nur. Zat itu bukan jenis berketul. Kita tengok benda yang kita rasa jenis zat, jadi mana jenis yang berketul. Tapi bukan Allah Subhanahu wa taala itu berjenis yang berketul. Maka di sini juga kita fahamkan bahwasanya tidak ada perbuatan sesuatu daripada makhluk itu serupa dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tuan-tuan, perbuatan makhluk ni tuan-tuan, apa dia? Perbuatan makhluk ni tuan-tuan tidak ada memberi bekas. Tak ada beri bekas tuan-tuan, hanya usaha sahaja. Kan? Adapun perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu mana ialah perbuatan yang memberi bekas. Dengan apa? Dia mengadakan jadi mana makhluk dan meniadakan makhluk tadi ni dengan apa? Tidak menggunakan alat pembantu pun tak ada. Dia tidak ada alat pembantu pun. Maka apabila diberikan apabila diberi was-was ataupun khayalan oleh mana syaitan di hati kita, apabila Allah SWT tidak kadang dia diberikan rasa was-was, setanlah kerja dia ni. Bila Allah SWT tidak berjirim dan tidak berarat, maka bagaimana hakikatnya? Ini ditimbulkan rasa was-was, iblislah kerja dia. Sebab Allah Ta'ala banyak cerita dalam Al-Quran, sebut dalam Al-Quran mengenai jangan kita percaya di antara perangai-perangai setan-setan yang sentiasa akan menyesatkan mana anak cucu Adam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Itu di antara Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan. Jadi mana, orang beriman dia kata, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut perangai setan, jangan kamu layan setan. Sebab apa? Setan ini akan sentiasa merasakan diri seseorang itu mana terasa was-was. Maka di sini, maka bahkan diserahkan maksud ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia, kalau kita ambil daripada huraian daripada Ar-Rahman yang saya sebut tadi ni. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalaulah jadi mana sekiranya datang dalam Al-Quran ataupun hadis yang memberi waham. Dalam Al-Quran disebutlah, dia kata yang memberikan waham pada kita. Seperti mana menyerupai Allah Ta'ala dengan baru. Kalau kita mengikut mazhab salaf ni, diserahkan ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mazhab khalaf ni dia kata ditakwilkan. Jangan kita duk bertekar pula. Ada yang mazhab jadi mana khalaf ni, salaf ni, dia kata tangan memang tangan Allah, tapi layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sama dengan tangan manusia. Kan? Tak sama dengan tangan manusia. Boleh kalau nak hurai macam tu boleh. Tapi takut kita ni, kefahaman kita ni banyak yang orang panggil apa, yang yang memahami bahwasanya kata tangan itu jadi mana tangan macam kita lah. Jadi mana takut tuan-tuan, di antara perbahasan mengenai mazhab salaf diserahkan kepada Allah SWT. Adapun daripada mazhab khalaf ni tuan-tuan ditakwilkan. Maka zahir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpihak. Zahir ayat ni lah Allah Taala berpihak lah kan. Ar-Rahmanu 'ala istawa. Jadi mana Allah Taala Ar-Rahman ni, yang bernama Ar-Rahman itu mana bersemayam di atas arasy. Duduk di atas arasy tuan-tuan. Maka ini
apa nama maksud dia mesti dia orang panggil apa, dia bertempat ni kan. Maka kalau kita ambil daripada dalil akli, jika menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baru, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala juga baru. Yang demikian itu mustahil kerana dia tidak tetap sedia. Dengan dalil apa? Dalil yang lebih lalu, yang telah lalu, yang kita dah bicara dah. Maka tetaplah bersalahan. Laisa kamitslihi syai'. Allah Taala sebut dalam surah apa? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 kan tuan-tuan. Tiada sesuatu yang sebanding dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ataupun daripada pentadbirannya, yakni pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh, tak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tak boleh. Nyatalah bahawasanya makhluk itu bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan makhluk. Berbeza kan? Dan nyatalah bahwasanya makhluk itu bukan Tuhan dan juga mana Tuhan itu berbeza dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi insyaAllah sikit sebanyak akan memberikan perkongsian kita pada tengah hari ini. Sikit sebanyak juga akan memberikan, mungkin kita duduk dalam majlis ilmu ni, duduk santai-santai kan. Jadi mana sebelum kita semayang, jadi mana santai-santai duduk, dengar, relax kan. Jadi mananya dapat juga mananya kita manfaatkan masa kita dengan majlis ilmu. Dan seterusnya ialah banyak lagi sini. Sungguhnya perkataan yang sebut ini bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatannya. Dan insyaAllah kita akan sambung pula di muka surat 27. Tak habis lagi perbahasan kita, iaitu dalam sifat yang keempat, iaitu mukhalafatuhu lil hawadis, iaitu bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri, dan insya-Allah saya sendirilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma razzaqna nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.